remaja sekarang dia lebih menggunakan media masa dengan lebih banyak. Kalau nak comparekan dengan macam 5 tahun, 10 tahun lepas, dan media masa boleh dikatakan merupakan salah satu medium yang paling terpenting lah buat masa sekarang untuk remaja dapatkan informasi dan ataupun khabar-khabar, tak kira lah domestik ke atau yang antarabangsa tentang negara, tak kira dari segi ekonomi, segi sosial ataupun masyarakat. Saya, mak ayah saya bagi duit belanja, tapi sebab saya nak tunggu pinjaman apa semua dengan result SEM 1 nanti. Tapi macam saya tengok kawan-kawan saya, mungkin diorang rasa yang duit belanja yang kadang mak ayah diorang peruntukkan ke tak cukup, jadi perlu untuk diorang kerja. Kalau saya pun, saya ada chance pun saya nak je kerja sebenarnya. Mungkin saya sekarang ada fikir-fikir juga saya kerja nak dengan small business ke, tapi saya tengah survey je dulu. Dan untuk ekonomi sekarang, ya saya rasa memang ekonomi kita, bila saya duduk kat uni sendiri, saya makan sehari sekali je sebab saya rasa macam mahal je, sebab duduk kat rumah mak ayah tanggung, jadi kita macam murah, macam tak fikir pun sebab mak ayah bayar. Tapi bila duduk kat universiti, saya macam mahal je, nasi ayam goreng pun RM7, RM8, nasi ayam goreng sayur. Jadi saya rasa perlu untuk income yang lebih, perlu untuk some of us kena bekerja lebih untuk dapatkan income yang lebih. Orang sekarang banyak menggunakan media masa untuk menjana pendapatan, macam contoh buat paid review ataupun paid review mostly, and kalau contoh juga macam buat dropship. Jadi saya mostly ke arah tu lah, buat dropship, buat paid review kadang-kadang, tapi tak adalah untuk keluar bekerja, untuk menjadi bekerja di tempat lain tu agak susah lah, sebab saya suka bekerja di rumah. Baik, itu antara suara ataupun pandangan anak muda berkenaan dengan sektor pekerjaan. Rata-ratanya menyuarakan pasti akan mengaitkan tentang ialah media sosial dan sebagainya. Cumanya kalau seketika tadi kita bercerita berkenaan dengan ketidakpadanan pekerjaan, apakah punca ketidakpadanan pekerjaan disebabkan tiada sinergi daripada kemahiran seseorang graduan itu dan juga keperluan dan juga kehendak dalam industri. Jadi topik pada pagi ini kita nak merungkaikan sikit sebanyak faktor daripada ialah kedua-dua perkara ini bersama dengan seorang tetamu yang terbawakan menerusi panggilan video. Saya perkenalkan terlebih dahulu, iaitu Dr. Hazman Samsudin selaku pensyarakan dan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial FPPS Universiti Malaysia Terengganu UMT. Dr. Hazman, Assalamualaikum, selamat pagi. Doktor? Doktor boleh dengar? Mungkin ada delay sikit kot. Okey, tak apa. Sementara kita menunggu sedikit talian internet itu untuk sampai ke Terengganu. Jauh barangkali atau mungkin banjir ke, kita tak tahulah keadaan di sana macam mana kan. Kita mengharapkan agar penonton kita boleh memahamilah situasi sekarang ni apabila kita melakukan sedikit temu ramah dalam orang kata secara maya ini menerusi panggilan Google Meet kan. Okey, sebenarnya hari Isnin kita memang memberikan sedikit lebih tumpuan dalam sektor ataupun industri pekerjaan ini, terutamanya graduan. Bagaimana untuk kita meningkatkan kebolehupayaan graduan kita untuk memastikan agar mereka semua mendapat hak untuk bekerja dan juga seterusnya menyara kehidupan mereka sendiri, tidak perlu lagi bergantung kepada ibu bapa dan sebagainya. Jadi kembali semula bersama dengan tetamu kita pada pagi ini, iaitu Dr. Hazman Samsudin daripada pensyarah kanan Fakulti Perniagaan, Ekonomi dan Pembangunan Sosial FPPS daripada Universiti Malaysia Terengganu UMT, untuk kita menceritakan apakah antara faktor-faktor yang menyumbang kepada pengangguran. Adakah yang disebabkan oleh kemahiran graduan yang tidak dapat menepati cita rasa industri kemahiran tersebut? Persoalan kita tujukan kepada Dr. Hazman. Assalamualaikum, selamat pagi Dr. Hazman.
Okey. Doktor? Kalau doktor boleh dengar, mungkin ada sedikit maklum balas daripada doktor pada pagi ini. Okey. Kita masih lagi mempunyai sedikit gangguan untuk menerima isyarat daripada tetamu kita hari ini untuk bercerita berkenaan dengan topik kita. Tapi tak apa, sementara kita mengendalikan gangguan tersebut, kami nak bawa anda terbang ke Pahang seketika untuk cerita pagi dari sana bersama dengan rakan penyampai kami, Ayu Norehan Saleh, yang akan berkongsi berkenaan program Kongsi Rezeki bersama Taman Negara Jerantut. Silakan.